Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majlis kita dengan Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selama-lamanya kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Dan sekali terima kasih kepada Imam dan seluruh ahli jemaah Masjid Puan Semak Kota Baru perbincangan kita tentang. Dengan itu majlis sama-sama kita mendengarlah kuliah daripada pimpinan kami Ustaz Muhammad Faizal Cik Yusuf. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pertama, terima kasih kepada sahabat Abah yang membicarakan majlis kita pada malam ini, Tuan Imam Bilal Al-Ali Jatuh Kuasa Masjid, para alim, para ulama, asatizah sekalian, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita sama dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberi peluang untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Perkasa. Begitu juga marilah kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui baginda Allah beri kita kenal nikmat Islam dan iman. Lepas kita kenal, kita dapat merasai, sepatutnya kita merasai nikmat Islam dan iman. Kita hargai nikmat ini, kita kena jaga nikmat ini. Dan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah mendatangkan rahmat untuk seluruh alam. Para jemaah sekalian, sebagaimana disebut pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan perbincangan lepas dengan tajuk Rasulullah Gila Ukiyu. Di samping kita akan cuba menjawab, berkongsi beberapa persoalan yang dikemukakan melalui Facebook. Sebab kita buat di mana-mana program, kita buat live melalui page Rasulullah Gila OKU. Dan di sana ada di kalangan mak-pak, ada di kalangan OKU yang jauh, yang dengar. Dia tanya soalan, dalam kesempatan kita program-program yang dikakak, kita berkongsi persoalan-persoalan yang dikemukakan. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih banyak pada pihak masjid yang juga didukung sama oleh Majlis Agama Islam Negeri, MAIK kita, dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bersebut sama di mana-mana para jemaah sekalian, dalam waktu yang serba mencabar ini, kita kena perkuatkan institusi-institusi Islam kita untuk kita
meneguhkan kedudukan Islam tu sendiri. Islam dia ada tuai dia, tapi jom jaga Islam atas muka bumi ni. Kita lah manusia sebagai khalifah Allah Ta'ala yang bertanggungjawab untuk jaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan Rasulullah bila OKU. Malam ni insyaAllah kita akan tumpukan pada ayat-ayat khusus yang Allah kirimkan melalui Al-Quranul Karim berkaitan dengan OKU. Jadi hamba akan masuk pada surah yang semua kita biasa, semua kita tahu, iaitu surah Abasa. Surah Abasa ni sebagaimana maklum, dia ada 42 ayat. Dan sebelah ayat yang pertama itu adalah berkaitan dengan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana nak cara ke OKU ni. Itu lengkapnya Al-Quran, syumulnya Al-Quran, dia tak pernah tinggal. Apa jenis manusia atas muka bumi ni, Al-Quran ada bincang. Jadi surah Abasa ini surahnya surah Makiyah, surah yang diturunkan di sebelum hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah, lebih khusus lagi dia ni diturunkan di kota Mekah. Dan bila disebut surah ini sebagai surah Makiyah, dia berkaitan dengan pengukuhan akidah, tasbitul akidah. Surah-surah, mana-mana surah Makiyah ni surah yang mengukuhkan akidah umat Islam pada waktu tu. Bahkan selama-lamanya surah-surah ini mengukuhkan akidah umat Islam. Seorang ulama, Syekh Mursi dari Turki, dia menyebut, jangan ingat kita ni mata-mata Islam tu lengkap, Al-Quran tu sempurna belaka dah. Jangan ingat kita tidak terlepas daripada cabaran Makiyah. Maknanya para jemaah sekalian, sepanjang waktu, sepanjang masa kita kena memikir macam mana akidah kita ni, akidah umat Islam ni kena sentiasa diperkukuhkan. Kalau kita tengok dengan suasana hari ni, akidah umat Islam tu seolah-olahnya berada pada hujung-hujung. Kemungkaran berlaku di mana-mana. Orang tak ira. Siapa orang biasa dah ni berlaku persoalan beragama ni lah, serah ke surau masjid. Jangan campur aduk dengan bab-bab lain. Bab-bab tentang urus kemanusiaan, bab-bab kehendak manusia ni jangan cara dengan bab agama. Agama biar duduk di masjid dan surau. Itu antara cabaran kita pada hari ini para jemaah sekalian. Jadinya bila surah ini, surah Makiyah, dia berkaitan dengan tasbitul aqidah. Allah nak memperkukuhkan akidah umat Islam pada waktu itu supaya lebih bersedia untuk pikul amanah bahawa Islam ini sebagai ad-din, Islam ini cara hidup. Bukan sekadar untuk ibadat khusus, tapi Islam ni sebagai cara hidup. Kerana bila disebut Islam ni cara hidup, kita nak bina masyarakat dengan Islam. Kita nak bina negara, nak bina apa pun dengan Islam, dengan berpandukan Islam itu. Jadi surah ini berlaku peristiwa di antara Abdullah ibnu Maktum dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia bukan cerita kebetulan. Cerita dia memang itu yang Allah takdirkan. Allah programkan cerita itu supaya nak dijadikan pengajaran kepada umat Islam, nak dijadikan panduan kepada umat manusia. Kita tengok lebih kurang pada adik kakak biodata berkaitan dengan Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu anhu ini, dia ni buta daripada kecil lagi. Buta daripada kecil. Diceritakan oleh Anas bin Malik dalam satu peristiwa. Diceritakan bila malaikat Jibril lalu dekat Abdullah ibn Maktum berupa manusia, dia tanya, "Mu buta daripada kecil lagi ke?" Dia kata, "Ya, dia buta daripada kecil." Kerana tu ada hadis kursi dia sebut, "Idza akhaztu karimata 'abdi falam ajid lahu jazaa illa al-jannah." Hadis kursi yang mana Allah berfirman, apabila ditarik kemuliaan seorang manusia ni, maknanya di manusia ni jadikan cacat, jadi OKU, tempat dia tidak lain tidak bukan ialah di syurga.
Tidak bermakna OKU tu tak payah buat apa. Cumanya Allah beri panduan bahawa bila manusia ni jadikan Allah Ta'ala dengan kecacatan, dia ada tiket mudah untuk masuk syurga. Syarat kena beramal. Supaya orang masuk main tanding. Betul-betul Kelantan jadi tuan rumah suka ke? Tak payah tanding. Tanding kena tanding. Kita tak perlu masuk saringan. Atlet Kelantan boleh masuk tanding, boleh masuk akhir. Tapi bila masuk akhir tu tak kena berlawan. Kalau nak menang, kalau tak sebenar, tak payah berlawan, walaupun boleh masuk tanding. Itu ibarat dia para jemaah sekalian. Tuhan beri kemudahan kepada OKU untuk masuk syurga, tapi kena beramal dengan kadar kemampuan yang ada. Kalau tak beramal, serupa juga tiket itu tak ada nilai jadi dia. Jadi Allah Ta'ala ni, Abdul Ghani Maktum ini, daripada peristiwa tu Anas bin Malik cerita, memang Abdul Ghani Maktum ni tak nampak daripada kecil. Dan dia ni waris adik ibu sebelah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Ada orang kata anak sepupu. Maknanya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akrab, keluarga dia rapat. Kerana tu bila dia dalam sirah, kalau dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan dia kata, ya Muhammad alimni anil Quran. Ya Muhammad, ajar kepada aku al-Quran. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut, la taj'alud du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan kita, Allah tegur para sahabat, jangan panggil Nabi ni sebagaimana panggil sahabat-sahabat yang lain. Kena hormat kedudukan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Tapi Abdullah Ibn Maktum ni, oleh kerana dia ni akrab dengan Rasulullah, daripada awal lagi dia memang dia panggil, ya Muhammad alimni anil Quran. Ajarkan kepada aku, wahai Muhammad, daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi ibu dia bernama Atikah, tapi digelar Ummu Maktum. Orang Mekah memang gelar ibu dia ni Ummu Maktum, ibu kepada anak yang buta. Dan orang Mekah memang panggil Abdullah ni Abdullah ibnu Ummu Maktum. Dia tak beng ke Abdullah ni pada ayah dia. Ayah dia pada nama dia Qais. Dia tak panggil, orang Mekah tak panggil Abdullah bin Qais, tetapi sejak awal dipanggil Abdullah ni Abdullah ibnu Ummu Maktum. Itu memang sejak daripada Mekah lagi. Jadi bila marinya Islam, Abdullah ibnu Maktum ni memang ikut daripada awal seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal lagi dia ikut agama Islam. Jadi bila berlaku peristiwa ini, peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy Mekah. Nabi berijtihad, kalulah pokok pimpinan politik kota Mekah ni masuk Islam, mudah orang lain nak ikut. Sebab apa Nabi berijtihad gitu para jemaah sekalian? Kita tengok dari segi kedudukan kota Mekah. Kota Mekah ni digelar sebagai Ummul Qura, ibu kepada Jazirah Tanah Arab. Dia bukan ibu kepada Arab Saudi. Dia bukan sekadar Arab Saudi semata-mata, seluruh tanah Arab tu. Arab Saudinya, Emirat Arab Bersatunya, Qatarnya, sampai ke Syam sana, Lebanon, Jordan, Palestin dengan Syria. Seluruh semenanjung tu dia panggil Jazirah Tanah Arab. Kota Mekah ni ibu kepada Jazirah Tanah Arab tersebut. Itu dalam Al-Quran sebut dalam surah Al-Mudah dah. Allah sebut hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan kota suci yang aman, iaitu kota Mekah. Nak sebutnya hebatnya kota Mekah ini dalam kedudukannya yang tersendiri. Itu pertama. Keduanya, dengan keadaan kota Mekah yang menjadi tumpuan ini, dianya tentulah pimpinan politik kota Mekah ni sangat dihormati. Orang respect, seluruh orang Arab hormat kepada pimpinan politik kota Mekah ni. Tak kurang daripada itu pula, tak semua orang Arab boleh jadi pimpinan politik kota Mekah, adik kakak. Hanya orang daripada kaum Quraisy sahaja yang boleh jadi pimpinan politik kota Mekah. Tak. Ibarat dia gini, adik kakak sekalian. Kalau kita Malaysia ni, dia boleh jadi Perdana Menteri ikut convention dianya orang Melayu. Gitu.
Maknanya kedudukan orang Melayu di Malaysia ni ada satu kedudukan yang tersendiri. Kedudukan yang istimewa orang Melayu tu tak serupa dengan orang lain. Jadi begitulah pimpinan politik Kota Mekah ni, dia terdiri daripada orang Quraisy. Jadi dalam keadaan tersebut, pimpinan politik Kota Mekah ni sangat-sangat khusus. Dan Kota Mekah tu sendiri dihormati. Dan tak semua orang Arab boleh jadi pimpinan politik Kota Mekah kalau tak bukan orang Quraisy. Jadi dalam keadaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad, kalaulah bapa ni masuk Islam, mudah nak dakwah orang lain nak ikut. Itu yang pertama. Tidak pun kalau tidak demo ni masuk Islam, ulama bincang memadai pada kalau demo ni jangan lawan dakwah Islamiah dibawa oleh Rasulullah. Jangan halal, jangan sekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka dalam kesempatan yang ada ni, satu waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpeluang untuk berdialog dengan pok-pok ni. Satu waktu yang diceritakan dalam surah Abasa ni. Makanya dia kata Nabi bincang cerita tentang Islam, cerita tentang kedudukan apa tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sirah menceritakan, Nabi tanya apa ni? Nabi tanya, hal tara fi ma aqulu ba'sa. Nabi tanya, dia mau dengar belaka ke apa aku royak? Dia pun jawab, na'am ya Muhammad. Ya, kami dengar. Royak lagi. Jadi dalam keadaan tersebut, adik kakak muslimin muslimat, kita boleh bayar bagaimana Nabi beri tumpuan kepada dialog yang sedang dia hadapi ni. Dialog yang sedang Nabi lalui ini, Nabi beri perhatian sungguh-sungguh. Bukan nak tarik demo masuk Islam ni adik kakak. Kita nak tarik orang nak mengundi kita apa, kita tak cakap orang lain dah. Kalau zaman-zaman ngepin nak tarik orang mengundi supaya mengundi kita. Oh, habis-habis geng kita beri tumpuan. Dok ni begitulah nak wipahannya. Nabi sangat-sangat beri tumpuan pada dialog yang sedang dilalui pada waktu tersebut. Dalam keadaan itu, mari Abdullah ibn Maktum. Moga dulu Kota Mekah ni tak super sibuk learning. Abdullah ibn Maktum masuk masjid, dia dengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam tepi Kaabah tu tengah berdakwah. Dia tak tahu Nabi ni duduk dengan siapa, penting dia dengar suara Nabi. Dia dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bunga. Dia bunga, jalan dengan cara dia, bunga. Dalam keadaan tak nampak, dia pun panggil, ya Muhammad, alimni al-Quran. Muhammad, royak aku, ajarkan kepada aku Al-Quran kalau ada turun wahyu pagi tadi kau. Sebab dia ni, perangai dia, Abdul bin Maktum ni, kalau dia jumpa Nabi, jumpa pagi, dia tanya Nabi, pagi malam tadi ada turun wahyu tak? Ajarlah aku. Kalau dia jumpa petang, dia tanya pagi tadi ada turun wahyu ke tak? Ajar aku. Beberapa kali Abdul bin Maktum ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak cara ke dia. Nabi tak cara ke dia, lalu pun dia nak pergi adik kakak. Belum jauh dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan majlis dialog tu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat Al-Quran sebut, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Muhammad ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata ataupun bertindak dengan hawa nafsu dia. Nabi tak ikut qasir. Nabi taklah kata, oh tak apalah kita duduk baca surah ni, kita dialog dulu, utamakan dialog ni dulu. Nabi baca selalu sebab Allah wayak dah, in huwa illa wahyu yuha. Apa hak diwahyukan itu hak Nabi buat. Nabi tak tangguh. Jadi para jemaah sekalian, boleh bayar dah dah. Tengah-tengah dialog, tengah-tengah Nabi duduk beri tumpuan pada dialog tadi, datang Abdul Maktum, dia tak ada nak cara. Turun surah ini. Nabi pun baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, kita tengok, kalau kita tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman para jemaah sekalian, abasa ini diterjemahkan dengan ia bermasam muka dan berpaling. Abasa wa tawalla. Kita nak tengok kalimah abasa para jemaah sekalian.
Abasa ni, bila masa kita belajar dulu, abasa ni kalimah lain bersamaan dengan abasa ni, dia ada beberapa kalimah lain. Antaranya al-kalah dan al-basar. Al-kalah, al-basar ataupun abasa ni, dia bermaksud suatu riak wajah yang menunjukkan rasa terganggu adik kakak muslimin-muslimat sekalian. Maknanya Nabi terganggu dengan kehadiran ulul maktum tu. Dia bukan sekadar kata masih muka jenis gerai, jenis serabut beci gitu, tak. Tu dalam tafsiran ada yang menyebut yang bermasam muka tu bukan Nabi SAW tapi orang Quraisy. Tapi sebenarnya sebab dia mau kata mana boleh Nabi bermasam muka, mana boleh Nabi berakhlak dengan akhlak yang tidak comel. Sebab Nabi ni Allah sebut dalam Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya padamu wahai Muhammad akhlak yang mulia. Memang betul para jemaah sekalian, Nabi yang kata yang menunjukkan riak wajah tu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia bukan riak wajah yang menunjukkan kebencian. Bukan Nabi benci kepada Abdullah bin Maktum sebab Abdullah bin Maktum mari nanya, tak. Dia sekadar menunjukkan riak wajah yang terganggu. Sebagaimana maksud al-kadah, al-basar. Ba sinra pada jemaah sekalian. Dia bukan baksara. Basar. Tengok nampak ni ba sinra. Riak wajah yang terganggu. Jadi riak wajah yang terganggu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Al-Quran sebut abasa wa tawalla. Wa tawalla ni dia bermaksud memalingkan muka dari. Ini start Al-Quran nak beri perhatian kepada OKU ni. Dia bermaksud Nabi paling dari Abdullah bin Maktum tadi. Dia tidak bermaksud Nabi berpaling kepada. Dengan erti kata lain para jemaah sekalian, susunan abasa wa tawalla ni Allah nak highlightkan kepada Abdullah ibnu Maktum. Allah nak highlightkan cerita ni kepada berkaitan dengan seorang OKU ni. Sebab tu dalam Abasa wa Tawalla ni, surah Abasa ni, dia ada 3 kelompok perhatian yang Allah bagi. Pertama, satu pihak di sebelah Nabi sendiri, teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Di satu pihak Allah nak highlight berkaitan dengan Abdullah ibnu Maktum. Dan di satu pihak pula Allah nak cela kepada pok-pok hak tak ikut Nabi ni. Allah nak supaya nak menganyi kepada pok-pok hak tak ikut Nabi, hak kono-kono berdialog dengan Nabi tapi dia tak cara ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bila Allah Ta'ala kata turun ayat ni, Nabi pun baca abasa wa tawalla. Pok-pok Quraisy Mekah ni, pok-pok pimpinan politik ni duk mikir, Muhammad paling dari siapa? Dia pun tengok ada je Nabi marinya Abdul bin Maktum, dia pun tertanya-tanya. Sebab dia faham wa tawalla ni maksud dia berpaling dari. Jadi dia pun fikir Muhammad paling daripada siapa dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun baca ayat yang seterusnya. Anja'ahul a'ma, kerana didatangi kepadanya seorang yang buta. Ja'ahul ni para jemaah sekalian maksud dia mari bunga. Kerana mari bunga kepadanya seorang yang buta. An ni kita boleh baca 2 cara para jemaah sekalian. Kalau kita baca pendek jadi an, kerana datang kepadanya seorang yang buta. Kita boleh baca juga panjang tapi tak ubah makna. Kalau kita baca panjang, an dia akan bermaksud apakah kerana datang kepadanya seorang yang buta. Kalau kita baca panjang, an ja'ahul a'ma, dia akan jadi apakah datang kepadanya seorang yang buta. Itu tak masa kita mengaji dulu tu ustaz-ustaz besar, jangan panjang kalimah Allah tu. Kalau kita Allah tu jangan panjang kalimah A. Kalau kita panjang Allahu Akbar, dia akan jadi persoalan pula. Kita persoal, ya Allah ke Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha besar gitu. Jadi dalam ayat anja'ahul a'ma ni, dia boleh baca dua sebab dia tidak mengubah makna. Anja'ahul a'ma ataupun anja'ahul a'ma. So, kedua, dibincang juga kenapa Allah guna kalimah al-a'ma.
dalam nak memperkenalkan Abdullah ibnu Maktum ni, Allah guna kalimah al-a'ma. Al-a'ma ni para jemaah sekalian, dia bermaksud seorang yang buta pada anggapannya dhaif dan lemah. Al-a'ma. Dan dalam Al-Quran ada beberapa tempat lain Allah guna al-a'ma sini. Al-a'ma ni maksud dia tak nampak, mata, buta. Dan dalam budaya orang Arab waktu tu, kalau buta ni gap lemah, tak lewat gapo lah gitu. Sebab apa Allah Ta'ala, ulama bincang sebab apa Allah guna kalimah al-a'ma, tak guna kalimah yang boleh menggambarkan kehebatan Abdullah ibn Maktum. Misal kata gelaran orang yang bertakwa ke, ataupun al-mu'min, al-mu'minun, orang yang beriman ke, ataupun al-muttaqi ke, orang yang bertakwa ke. Dibincang sebab Allah nak tarik perhatian kita pada benda yang kita mudah faham dulu. Dalam ayat ni Allah kata, Allah nak cerita tentang Abdullah ibn Maktum yang tak nampak mata, OKU, dhaif, lemah. Tapi Allah nak cerita kehebatan-kehebatan dia yang lain pada ayat-ayat yang lain. Sama juga para jemaah sekalian, kalau kita tengok bila ulama menceritakan tentang Atha bin Abi Rabah, kita pernah sebut. Atha bin Abi Rabah ni, dia ni seorang ulama yang digelar ulama al-ulama, ulama kepada sekalian para ulama sewaktu zaman kerajaan Umayyah. Ulama sirah duduk bilik sebelum cerita kehebatan-kehebatan Atha bin Abi Rabah ni, dia cerita ke Atha ni seorang yang datang daripada Habsyi, berbangsa Habsyi, mari daripada Habsyah. Makna dia kulit hitam. Kulit hitam, rambut keriting. Kaki kanan pula cacat, mata kanan cacat. Ulama sengaja bila sebut kedhaifan hak dia ni sebab nak akad kehebatan dia, disebab kedhaifan tu dia digelar ulama al-ulama. Dia jadi mufti kepada dua khalifah, Sulaiman bin Malik, Hisham bin Malik. Ni jenis OKU para jemaah sekalian. Jadi atas dasar itulah dari surah Abasa ni Allah Ta'ala sengaja memperkenalkan Abdullah ibnu Maktum ini dengan kalimah al-a'ma, orang yang buta pada tanggapan dia dhaif, lemah, tak boleh buat apa-apa. Samalah juga para jemaah sekalian dalam ayat surah An-Nur. Kalau kita tengok, Allah sebut laisa 'alal a'ma haraj. Tidak salah bagi orang yang buta. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj. A'raj, al-a'raj, al-a'ma OKU tak nampak mata, al-a'raj OKU fizikal, al-marid. Kemudian Allah sebut wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj. Al-marid, orang yang ada penyakit. Orang yang ada penyakit siapa boleh jadi OKU. Ni pokok ni jenis stroke ke ataupun jenis LD ke, dan seumpamanya. Wala ta'kulu min amwalikum bi la ta'kulu bi amwalikum laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal 'araj haraj wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tuhan kata dalam ayat ni, pokok OKU ni tak salah kalau nak diajak makan, tak salah nak diajak bersama. Sebab budaya jahiliah para jemaah sekalian, OKU ni orang tak cara. Sebab dikatakan OKU ni bawa sial. Asal baik dengan tak asal campur dengan OKU, kayak gitu tunggulah anak demo boleh jadi OKU. Demo bawa makan, orang bawa OKU masuk rumah, tunggulah ada sial masuk rumah tu kayak gitu. Waktu jahiliah itu kepercayaan dia. Sebab tu waktu jahiliah dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang dhaif ini dia lari daripada kota Mekah, dia menjauhkan diri daripada kota Mekah. Bila marinya Islam, diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para dhaif ni mula mendekati kota Mekah. Dia mau faham bahawa Islam yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menjamin kehidupan manusia walaupun dari kalangan OKU para jemaah sekalian. Jadi Al-Quran perkenalkan dalam surah Abasa ni dengan kalimah yang tadi tu, dan dipergunakan juga dalam ayat-ayat lain termasuk daripada surah An-Nur kita sebut tadi. Kemudiannya dalam satu ayat lain surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut
la yastawil qa'idu minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhirul ayat. Tuhan kata tidak sama orang yang beriman dengan orang yang bermujahadah, yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, melainkan orang yang ada darurat dia. Tuhan kata tak sama orang yang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta dia, melainkan kalau dia ni ada darurat. Dan dekat ayat ni Allah perkenalkan OKU ni dengan kalimah ad-darar. Ad-darar ini maksud dia orang yang ada penyakit pada diri dia ni, ada kecacatan. Bila dia ikut tubik pergi kerana kecacatan itu boleh membahayakan diri dia. Sebab cerita dalam ayat ini para jemaah sekalian, bila mari suruhan untuk berjihad di kota Mekah ni, Abdullah Ibn Maktum ni tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana dengan aku ya Rasulullah?" Turunnya ayat ni ada pengecualian kepada orang yang lemah OKU untuk tidak ikut berperang. Tapi kalau dia berjihad, kelebihan dia sangat-sangat istimewa. Sebagaimana ditunjukkan oleh Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh ni sahabat OKU anggota. Dan Abdullah Ibn Maktum ni sendiri, dia syahid di peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad pada zaman Umar Al-Khattab. Nak sebutnya OKU tak wajib untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mau berjihad, termasuk dalam suasana hari ini, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia sangat mendapat keistimewaan dan ganjaran yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, itu berkaitan dengan ayat yang kedua. Al-ja'ahul a'ma. Dan bila kita sebut OKU dalam Al-Quran ini para jemaah sekalian, dia bukan percuma Allah Ta'ala jadi OKU ni dah. Dia bukan percuma. Bila manusia ni dapat kesulitan kerana OKU, ataupun dia ni dapat kesulitan dapat anak OKU, kita kena ingat sentiasa 3 perkara dah ada. Pertama, Allah nak menyucikan dosa. Setiap kesulitan, setiap kesusahan pada kita ni, setiap musibah yang Allah beri kepada kita ni, Allah nak bersihkan dosa kita. Kedua, kerana Allah sayangkan manusia. Allah sayangkan hamba dia, dia beri kesulitan supaya membolehkan hamba dia ni sentiasa bermohon, merayu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, adik kakak, bila kita ditimpa musibah, dijadikan kita ni OKU ataupun diberi anak OKU, tak pernah cadai ada anak OKU, tiba-tiba Allah beri kita OKU, diberikan musibah dan seumpamanya, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Kerana tu Allah Ta'ala kata, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Allah Ta'ala kata, setiap musibah yang menimpa manusia semuanya dalam pengetahuan dan catatan Allah Ta'ala. Maknanya Allah perhati setiap apa yang musibah menimpa kepada hamba dia. Dan dikatakan Al-Quran menyebut huwa maulana, pada Allah Ta'ala lah kita bermohon pertolongan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah Ta'ala lah tempat kita orang beriman menyerahkan segala urusan. Jadi kerana itulah adik kakak sekalian, sementara kita nak di bahagian akhir ni, kita kena sentiasa ingat pada mereka yang Allah takdirkan OKU, dia adalah ujian pada diri dia. Pada ibu bapa yang dikurniakan anak OKU, dia adalah ujian pada mak ayah tersebut. Begitu juga pada masyarakat. Masyarakat sama ada kita individu biasa, kita Tok Ngulu, kita pimpinan daerah, pimpinan jajahan, negeri ataupun negara, dia adalah ujian. Sebab adanya OKU ni atas muka bumi ni adik kakak adalah projek daripada Allah Ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah Ta'ala dialah, yakni Allah Ta'ala yang menguasai seluruh kerajaan di langit dan bumi. Maknanya
Apa yang ada dalam kehidupan kita ni ialah semuanya daripada Allah SWT. Kerana tu ujian ini Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan kita yang lebih baik amalan dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalan dia? Qatadah menyebut, para jemaah sekalian penutup kita, Qatadah menyebut ahsanu amala ni bermaksud kita melakukan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Nak cara KU bukan kerana siapa-siapa, melainkan kerana Allah Ta'ala, ikut apa yang Al-Quran sebut. Dan Qatadah menyebut ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi ujian ni pula kena mengikut cara kesesuaian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu dah Allah Ta'ala menjanjikan syurga pada hamba-hambanya yang OKU. Cara kita nak layak OKU, kita kata tak apa dah. Dia tak boleh kita kata tak apalah, demo OKU dah ahli syurga dah, okey. Tak payah mari semaya pun tak apa, tak payah mari masjid surga pun tak apa, tak boleh. Kita kena bantu OKU ni adik kakak sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun demo OKU dalam keadaan tak nampak, tak dengar, fizikal atau seumpamanya, kena bersungguh beramal mengikut cara yang mampu dalam beribadat, dalam mematuhi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru dikatakan ahsanu amalan. Kerana itulah adik kakak kita buat program-program seumpama ni. Pertama, kita nak ajak pokok OKU kita di Kelantan sebagaimana biasa hamba sebut, supaya OKU kita di Kelantan ni boleh hidup dalam keadaan beragama, boleh lepeh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita nak ajak supaya masyarakat kita, rakyat kita di Kelantan boleh sama-sama mendukung apa yang kita nak bawa. Jadi itulah adik kakak sekalian, sekadar pada kesempatan yang ada pada malam ini, mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, sekaligus akan mendatangkan, melimpahkan keberkatan daripada langit dan bumi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maksud sekadar itulah para jemaah sekalian yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu kelemahan dia sendiri, hakikatnya semua daripada Allah SWT. Begitu juga kepada penterjemah kita, kita panggil da'iyah tanpa suara sebab dia retina. Kalau dia biasa kita orang lelaki kita panggil da'i tanpa suara, ni da'iyah tanpa suara, pendakwah tanpa suara. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk sahabat-sahabat kita yang tak dengar. Dan maksud kata sekali lagi lah, terima kasih banyak kepada Puan Masjid, kepada tuan-tuan yang memberi sokongan program-program kita di mana pun kita berada. Akhir sekali marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah perkuatkan hati kita adik kakak untuk melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika mata'arda li syamsika abadan abada. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berkongsilah ilmu pada pimpinan kami Tuan Mak Reza. Dan sekali lagi saya daripada MPPOK mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada ahli Jemaah Masjid. Dari sini saya nak umum malam ni ada juga penyelaras pembangunan bagi Parlimen Kota Baru. Puan Fatimah dia ada bersama malam ni. Untuk Parlimen Kota Baru bolehlah jemaah berhubungan dia jika ada wal-wal OKU. Paling kita nak untuk data OKU Kelantan lah, sebab di bawah kerajaan negeri kita ada satu skim insurans yang ini Takaful Rahmah. Boleh sampai jumpa berhubung dengan Puan Sikit dan Puan Fatimah.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ruang. Dengan itu sama-sama kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifar dan salawat saja.